Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Sejak 2001, satu produk yang begitu unik diperkenalkan di Johor, di mana pembesar negeri, iaitu saya maksudkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, ketika itu Tengku Mahkota Johor, berarak ke seluruh negeri Johor dengan rombongannya untuk berjumpa dengan rakyat. Kembara Mahkota Johor ini merupakan satu tradisi bagi Sultan Johor untuk bertemu dengan rakyat berbagai lapisan masyarakat di lokasi-lokasi yang berbeza pada saban tahun. Jadi itu yang kita akan bincangkan pada malam ini. Mengapa tradisi berjumpa turun ke padang bersama dengan rakyat yang dimulakan pada 2001 ini sudah pun memasuki edisi yang ke-16 untuk tahun ini. Jadi kita akan bincangkan mengapa Kembara Mahkota Johor ini begitu signifikan kepada rakyat Johor. Mungkin signifikan juga kepada bagaimana kita melihat institusi diraja dan juga rakyat. Dan itu yang akan kita bincangkan. Dua orang tamu di studio saya bersama saya pada malam ini. Di sebelah kanan saya, Tuan Haji Muhammad Hafiz Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pelancongan Johor dan juga Pengurusi Jawatankuasa Promosi KMJ. Selamat datang Tuan Haji. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, baju pink hari ini. Dan saudara Muhammad Fahmi Yahya di ujung sana, orang muda, penolong setiausaha Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor dan juga merangkap Sekretariat Kembara Mahkota Johor. Jadi ini dua orang kuat Kembara Mahkota Johor untuk edisi ke-16. Mungkin saya mulakan Cik Hafiz. Saya nak mengimbau lah. Saya pun pernah terlibat secara langsung dengan KMJ antara edisi yang awal lalu dan mungkin yang pertama dan juga yang kedua, dan saya rasa memang cukup menarik. Dan ketika itu pastinya suatu yang gahlah. Rakyat Johor menunggu-nunggu apabila pelancaran KMJ pada tahun tersebut. Jadi mungkin pada edisi ke-16, apa signifikannya untuk Sultan Johor dan juga rakyat negeri Johor KMJ tahun ini? Okay, terima kasih pihak Astro kena jemput kami berdua ni, datang ke studio ni. Okey, program Kembara Mahkota Johor ni adalah merupakan program yang ke-16. Kalau dulu kita ada Kembara bermotosikal, kali ini bermotosikal juga. And then kita ada Kembara Pulau, berpulau, Kembara Perkampungan Orang Asli, Kembara Jelajah Pedalaman, dan Kembara berkereta api. Kali ini sekali lagi bermotosikal. Ianya memang ditunggu-tunggu oleh rakyat negeri Johor ni. Program Kembara Mahkota Johor ni. Dia adalah satu idea daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Di mana start pada 2001, masa tu tuanku masih Tengku Mahkota. Tuanku akan pergi ke setiap daerah menemui semua rakyat jelata, bertanyakan, mengetahui, beramah mesra dengan rakyat jelata tentang masalah dan juga perkara-perkara baru yang dapat diketengahkan. Dan program Kembara kali ini bermula pada 24 bulan. Perasmiannya pada 24 bulan di Menara Aqabah, Pasir Gudang. Dan seterusnya ke daerah Pontian. Lokasi pertama. Ya, hari pertama daerah Pontian, and then ke daerah Batu Pahat, and then ke daerah Muar. Bermalam di daerah Muar, and then esok paginya bertolak daripada Muar ke daerah Tangkak, ke daerah Ledang. Sebelah saja. Sebelah ya. And then ke Seramat, dan ke Keluang. Bermalam di Keluang, and then esoknya hari ke-3 pergi ke Mersing dan Kota Tinggi, bermalam di Kota Tinggi. Dan hari keempatnya daripada Kota Tinggi pergi ke daerah Kulai Jaya, dan seterusnya ke Gelang Patah, daerah Johor Bahru. Itu penutupnya. Yes. Dan program kali ini kita kalau boleh kita ke arah untuk memupuk perpaduan di kalangan itu temanya. Penyertaan di segelap masyarakat berbilang bangsa kita galakkan di sini, Melayu, Cina, India, untuk memupuk perpaduan. Di mana kat sini selain itu untuk memperkukuhkan perhubungan di antara institusi diraja, pemimpin kerajaan, di mana Menteri Besar Johor kali ini turun padang sekali akan turun bersama. Itu yang menariknya, pertama kali Datuk Seri Khalid Nordin akan turun padang first time sebagai Menteri Besar. Untuk sebagai Menteri Besar. Sebagai Menteri Besar untuk join sama dalam Kembara Mahkota ini. Dan kaki tangan kerajaan, perwakilan kerajaan akan turun sama sebagainya. YB juga turun sekali kan. Jadi akan bermesra dengan rakyat, mengetahui masalah-masalah sekiranya ada,
and then memperkenalkan produk-produk baru pelancongan. Saya memfokuskan tentang produk-produk pelancongan di sini. Itu okey pelancongan Johor ni. Kena highlight ya. Highlightkan produk-produk pelancongan ni. And yang lebih penting sekali untuk jalinan kemesraan. Itu yang pastinya. Kan? Yes. Saudara Fahmi, kita nak tahu cerita sedikit latar belakang kerana nak menentukan lokasi setiap tahun bukan senang juga kan. Setiap tahun pastinya tuanku nak tempat yang berbeza di semua daerah. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekretariat untuk menentukan lokasi ini bakal dipersetujui oleh tuanku sendiri dan dapat menarik orang kata peminat rombongan untuk bersama dengan aktiviti dan sebagainya, dan ada keunikan yang tersendiri. Jadi mungkin kriteria pemilihan lokasi-lokasi yang bakal dilawati oleh Yang Mulia Tuanku nanti. Terima kasih Hazri. Ya. Untuk memilih tempat-tempat di mana bakal menjadi lokasi-lokasi utama untuk program Kembara Mahkota Johor 2013, pihak Sekretariat Kembara Mahkota Johor 2013 kami telah membuat satu dairan yang telah dilakukan ketika bulan Ramadan yang lepas, selama 3 hari 2 malam. Dah berreki lah semua lokasi-lokasi. Dah reki lah. Walaupun dalam bulan Ramadan, tapi kami sahut cabaran tu. Tidak mana kalau kita bosan kita tak boleh bekerja keras demi nama baik rakyat dan khususnya Tuanku Sultan Johor lah. Jadi dalam pada mencari resipi ataupun mencari apa ramuannya, apa ingredient yang mesti ada untuk menentukan ini kawasan yang kena singgah untuk daerah kali ini. Okey, kita fokuskan kepada keunikan daerah tu sendiri. Apakah keistimewaan daerah tu? Sebagai contoh di Pontian mungkin resepinya tidak sama dengan di daerah Muar. Mungkin dari segi aspek, contoh saya bagi satu contoh aspek makanan. Mungkin di Muar Pontian kita ada burasa. Di Muar pula kita ada mungkin sate Muar dan sebagainya, mi rebus Muar dan sebagainya. Jadi ini adalah menjadi salah satu kriteria bagi kita untuk memilih menentukan tempat-tempat yang sesuai yang bakal dikunjungi, dilawati oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor dan peserta rombongan. Kemudian lepas kita riki beberapa hari, kita akan bawa hasil kita mohon perkenan sembahkan kepada Duli Maha Mulia Tuanku untuk mendapat perkenan beliau. Dan pastinya juga kriteria untuk lokasi-lokasi yang bakal disinggah oleh Yang Mulia Tuanku tu bersama rombongan itu pastinya ada keunikan tersendiri. Kampung-kampungnya. Misalnya kali ini kampung mana yang mungkin contohnya lah yang bakal dilawati oleh Tuanku dan juga rombongan? Kita ada pelbagai banyak kampung seperti Tuan Haji Hafiz maklumkan tadi, dan kampung-kampung ini mempunyai keistimewaan dia sendiri. Sebagaimana saya ambil satu contoh. Kita pergi, kalau kita tengok di pada hari pertama, kita pergi di Pontian, kampung Sungai Tempayan. Sekali lagi Pontian ni orang Pontian ke? Pakan nanas. Jadi mungkin situ produknya difahamkan oleh pegawai daerah seperti dodol, IKS dan sebagainya, kita fokus seperti itu. Tapi orang Pontian ni macam-macam krepek kan, kuih-kuih tradisi dan sebagainya. Kita keluarkan. Tapi kita akan pastikan untuk mencari sesuatu yang kelainan, kita pastikan setiap daerah tu berbeza-beza. Janganlah sama semua dodol dan sebagainya. Kalau tahun lepas dah ada keluar produk ni, kita make sure kita pastikan tahun depan daerah ni dengan usaha atau kebijaksanaan untuk pegawai daerah produce ataupun buat satu produk baru untuk menengahkan dari untuk kacamata rakyat dan juga dari segi sudut pelancongan tadi. Cik Fahmi dan juga Tuan Haji Hafiz, kita perlu rehat pertama. Lepas ni kita akan kembali, kita akan cerita konsep KMJ ni kerana ada keunikan seperti mana yang Tuan Haji katakan tadi. Tuanku pernah memandu kereta api, pernah ke pulau-pulau membawa bot, kawasan pedalaman naik 4-wheel drive. Motor tu jangan ceritalah, itu memang signature Tuanku sendiri. Jadi kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam agenda awal ini, kita masih berbincang tentang Kembara Mahkota Johor edisi ke-16 2013. Mungkin Tuan Haji Hafiz, keunikan Kembara Mahkota Johor. Kalau saya pernah mengikuti Kembara Mahkota Johor sedekat yang lalu,
Apabila rombongan Tuanku ini akan melalui kampung, daerah dan sebagainya, ditunggu-tunggu oleh rakyat. Kiri kanan jalan tu penuh. Macam kita ingatlah orang kata pun tour di Langkawi kan, menunggu rombongan basikal yang akan sampai ke kawasan masing-masing. Begitu juga dengan outridernya, dengan motosikal berkuasa besar yang banyak sekali bersusun di belakang itu. Begitu juga dengan rombongan pegawai daerah dan juga YB tempatan dan sebagainya. Tetapi ini adalah satu keunikan. Mungkin tahun ini Tuanku akan naik motosikal besar atau bagaimana? Ya, kali ini Tuanku akan naik motosikal. Motosikal yang kalau kita lihat kat sini, Harley Davidson. Ini motosikal Duli Yang Mulia Tuanku. Okay. Kalau kita lihat kali ini setiap tahun Kembara Mahkota ada perkara aktiviti yang baru yang menarik kan. Kalau tengok tadi dekat Pontian kan, Tuanku akan melihat cara nak buat burasak ni. Masyarakat burasak tu apa itu? Saya pun tak tahu ni. Burasak ni makanan orang Bugis. Penganan. Makanan orang Bugis. Yes. Macam pulut. Macam pulut. Okey. Jadi Tuanku sendiri akan mengacaunya. Okey, Tuanku akan lihat dan cuba macam mana pembuatan burasak tu. Kehebatan orang Bugis tu Kehebatan orang Bugis. Macam saya ni Bugis campur Jawa. Saya orang Bugis tapi saya pun tak tahu benda sebab saya Bugis Melaka. Okey. And then yang lebih menariknya kat sini kan, pelibatan di kalangan pelbagai kaum kan. Kalau kita lihat dekat Tangkak tu nanti ada demonstrasi masakan roti canai terbang. Canai terbang, dia kasi terbang roti canai tu. Canai dia buat. And then itu masyarakat Melayu. Ya, di Tangkak Tangkak. And then makanan Wicang masyarakat Cina dan Tose masyarakat India. Situ kita lihat kat situ pelibatan perbilang kaum dalam program ini. Dan lebih menarik kat sini setiap lokasi setiap daerah tu nanti ada cabutan bertuah. Kali ini cabutan bertuahnya ialah package pelancongan. Pergi umrah. Yang Melayu pergi umrah, Cina pergi ke negeri China, India ke India. Kita sediakan tabung untuk cabutan bertuah. Jadi setiap daerah ada 3 cabutan, Melayu, Cina, India, dan 1 cabutan untuk pasangan. Kalau orang asli macam mana? Orang asli lah. Dia ikut lokasi lah. Ikut lokasi ni, kalau Islam package umrah lah. Kan? Jadi dicabut di setiap lokasi kat daerah tu. Kalau kat Pontian tu kat kampung Sungai Tepayan. Kalau dekat Batu Pahat kat kampung Sungai Simpang Kiri. Dan kat setiap daerah ada. Seluruh jumlah kita ada 30 cabutan bertuah yang mana yang orang akan Johor pastikan menunggu rombongan KMJ ni. Okey, saudara Fahmi. Kita lihat juga setiap tahun, saban tahun lokasi-lokasi berbeza dikunjungi oleh Yang Mulia Tuanku Duli Yang Mulia Tuanku untuk ke Kembara Mahkota Johor ni. Adakah susulan, maksudnya melihat kejayaan projek-projek yang dirasmikan oleh Tuanku, misalnya projek pelancongan ke, projek aktiviti ekonomi ke, projek industri kampung dan sebagainya yang dilawati dan juga dirasmikan ketika KMJ pada tahun yang lalu. Jadi bagaimana ia dipastikan projek itu berjaya dan ada projek baru akan dirasmikan, akan dimulakan oleh Tuanku untuk tahun ini misalnya. Daripada pengalaman saudara Fahmi bagaimana? Okey. Berkenaan dengan projek pembangunan ketika lawatan yang lepas-lepas. Dan 16 edisi ni. 16 edisi memang telah banyaklah. Ya, kalau satu projek, kalau setiap tahun 2 projek, dan berapa projek dah tahun ini betul, kan? Ya. Contohnya kita ambil pusat dialisis di Batu Pahat. Contohnya. Itu tahun bila tu? Tahun lepas. Tahun lepas. Jadi mana pusat dialisis tu baru kita rasmikan tahun lepas dan sekarang sedang giat beroperasi lah. Dah aktif lah. Dah aktif. Bagus. Alhamdulillah. Untuk tahun ini juga Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor telah berkenan untuk melancarkan merasmikan Iskandar Taman Air Iskandar. Di mana tu? Di Mersing. Di Mersing. Okay. Taman Air Iskandar di Taman Laut. Di Taman Laut Iskandar di daerah Mersing. Jadi di mana kita akan fokuskan produk pelancongan baru tu. Produk pelancongan baru kita akan kerjasama dengan Perbandaran Taman Negara Johor. Kita akan buat gimmick seperti melepaskan penyu dan sebagainya lah sebelum kita buat acara-acara yang lain. Ingin saya menambah dekat sini. Silakan. Kita tahun ni seperti yang SD maklumkan
terdapat banyak hotspot yang bakal Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan rombongan lain melalui jalan tersebut di kampung-kampung, dan kita ada terdapat 165 tempat yang telah kita kena pasti hasil usaha sama kita dengan pasukan Kavakit masa kita buat riki bulan Ramadan dahulu. Okey, jadi kita minta nanti orang kampung pegawai-pegawai daerah pun dah maklum dah tempat-tempat mana yang bakal dilawati. Kita akan edarkan barang-barang seperti yang ada di hadapan cenderamata button badge, okey, bookmark dan sebagainya, okey, kipas angin. Macam-macam lah, sila tunggulah ramai-ramai nanti. Dan tak tinggal juga. Ni bulan raya ni tak ada kuih-kuih raya sekali. Kuih raya di tempat-tempat majlis kita akan hidangkan. Ada open house juga. Ya. Sebab tu kita tengok kat sini ada Salam Aidilfitri. ketupat. Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Sementara ada lagi Syawal kan. Kita sini dan juga 3 bangsa utama di Malaysia. Okay. Kalau lepas-lepas Tuan Haji Hafiz dan Saudara Fahmi, Tuanku ada bermain bola, tarik upin dan sebagainya, bermain rugby dan sebagainya. Tahun ni di mana lah? Tahun ni di kebanyakan tempat, especially terutamanya di Mersing. Di Mersing kita ada air papan. Ni pelbagai acara sukan yang menarik. Acara air ke macam mana? Acara air ada seperti menyaksikan kayak, perahu, pertandingan perahu, pertandingan kayak, kapal layar dan sebagainya, dan juga sukan-sukan yang dianggap tradisional. Sebagai contoh, laga ayam. Sukan laga ayam ni, kalau kita tengok laga-laga ayam ni, permainan laga ayam ni bukan ayam sebenarnya. Kalau kita tahu biasa ayam sebenar, tapi ini manusia dijadikan ayam. Berdiri dengan kaki sebelah angkat. Tu orang hebat orang Mersing tu. Itu yang hebatnya orang Mersing. Orang Pontian tadi lain, ini orang Mersing lain. Di samping itu kita ada satu produk baru untuk menaikkan nama Johor di peringkat yang lebih tinggi. Kita akan bagi orang kampung ni air mineral. Produk JDT, Johor Darul Takzim, Pasukan Bola Sepak Johor Takzim. Kita akan edarkan air mineral kepada rakyat. Pasukan bola akan sekali ikut rombongan ni? Ya, tepat sekali Izri, yang mana pada hari kedua, pada 25 hari bulan di Stadium Majlis Perbandaran Keluang akan kita akan saksikan perlawanan antara pasukan Johor Darul Takzim dan juga pasukan daerah Keluang, yang mana pasukan Johor Darul Takzim akan diketuai oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor sendiri dalam pasukan tersebut. Jadi kita sama-sama akan saksikan pemain baru yang dibawa masuk ni akan turun sekali. Kita masih kekalkan pemain lama lah. Pemain lama yang untuk Mayo semua ada lah. Semua ada, insya-Allah lah. Kita saya tak boleh nak bagi semua, bagi suspend sikit siapa yang jadi tunggu di Keluang Ya, kita akan buat separate event yang mana Duli Yang Maha Mulia Tuanku akan berangkat ke Paloh. Pada yang sama anak anda Tunku Mahkota Johor ada event sendiri. Ada ajaran sendiri akan pergi ke stadium. Itu yang hebatnya. Sebelum kita riak yang kedua ni, Saudara Hafiz dan juga Saudara Fahmi, Tuanku membawa seluruh ahli keluarga, anak-anak mereka, beliau dan puteri-puteri dan juga putera dan sebagainya. Dan ini peluang untuk orang kampung mengenali pegawai tempatan, pegawai adat dan juga orang yang biasa mengenali lebih dekat keluarga Diraja Johor. Jadi kita akan tanya tentang itu. Mungkin pengalaman Saudara Fahmi dan juga Saudara Hafiz. Kita rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini. Jika ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu, raja-raja kita turun ke padang menemui rakyat dengan menunggang kuda, menunggang gajah dan sebagainya, berjumpa rakyat di pelosok daerah, pelosok kampung dan sebagainya. Tetapi Kembara Mahkota Johor, Tuanku menggunakan teknologi terkini, motosikal berkuasa tinggi. Satu ketika Tuanku membawa kereta api dari Johor Bahru ke Keluang, ke Gemas, Segamat dan sebagainya. Begitu juga Tuanku Sultan Johor menjelajah pulau-pulau, kerana Johor banyak sekali pulau. Begitu juga kawasan pedalaman, misalnya menaiki 4-wheel drive, berjumpa rakyat orang asli dan sebagainya. Dan ini satu keunikan. Tuanku membawa sendiri, bukan hanya Tuanku seorang diri, tetapi ahli keluarga yang besar, pegawai-pegawai daerah, ahli-ahli politik, kerana mereka juga perlu kata bersama-sama. Ini serampang, bukan serampang dua mata, serampang bermata-mata. Mungkin Tuan Haji Hafiz, pengalaman Tuan Haji melihat bersama Tuanku dan juga kemesraan yang ditunjukkan oleh Tuanku dengan keluarga. Ya. Bila Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan anak anda, kerabat-kerabat raja datang ke setiap lokasi tu memang setiap tahun disambut dengan penuh meriah oleh rakyat. Rakyat menunggu menyambut ketibaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dengan penuh kemesraan. Dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan kerabat-kerabat raja semua
bersising lengan lah. Bersalaman, bermesra, bergurau senda. Mengambil peluang itu. Mengambil peluang tersebut untuk bermesra dengan rakyat. Dan rakyat melihatkan kemesraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan kerabat-kerabat diraja di sini. Ya, saudara Fahmi, pengalaman Fahmi yang paling tak boleh dilupakan dalam edisi yang lepas-lepas KMJ ni. Okey, pengalaman Kalau cerita nak pengalaman, bagi saya semua pengalaman ni memang saya tak boleh lupakan. Okey. Saya pilih satu lah, pilih satu masa terdekat. Okey, pilih satunya semasa di Mersing, masa Kembara Mahkota Johor jelajah pulau. Ini menariklah. Masa tu kami bersama-sama kita sukan di Padang dengan menggunakan bahan-bahan ataupun material daripada yang kita kutip daripada recycle daripada tepi pantai, buah kelapa buah kelapa sendiri kita main bowling padang dan sebagainya, tarik upih dan sebagainya. Jadi dekat sini kita tengok walaupun dalam kita menerima arus kemodenan, tradisional kita tak lupakan. Yang mana saya ingin menambah tadi, sekiranya kalau raja-raja pada zaman dulu mendekati hati dan perasaan rakyat, berjumpa bersama-sama dengan rakyat, kali ini Duli Yang Maha Mulia Tuanku pun sama juga konsepnya, tapi dia menggunakan teknologi seperti yang apa beliau menggunakan teknologi seperti apa yang SD katakan. Walau bagaimanapun aspek-aspek yang tradisional pun kita tak lupakanlah kat situ. Di mana suka-suka tradisional, kalau yang dah moden ni dah biasa kita tengok kan. Lepas tu kemudian Duli Yang Maha Mulia Tuanku pun sendiri akan bermesra bermalam di rumah-rumah orang kampung yang dipilih telah beliau perkenan. Jadi perasaan rakyat ataupun tuan rumah tu sendiri rasa dihargai. Mungkin dalam semua hidup dia tak pernah dilewati oleh pembesar-pembesar. Ini tiba-tiba pembesar negeri sendiri iaitu raja kita Duli Yang Maha Mulia telah berkenan untuk bersemayam dan memalam lah di rumah beliau. Encik Hafiz, adakah ataupun tindakan ataupun program yang didahului oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku ini diikuti oleh pemimpin-pemimpin peringkat akar umbi di bawah, mungkin kembara mengikut daerah masing-masing oleh YB mereka ke, pegawai daerah mereka ke? Kerana kalau Tuanku orang nombor satu negeri Johor sudah membawa perubahan ini sejak ataupun 16 edisi yang lalu, mungkin di bawah juga, mengapa tidak lokasi yang begitu dekat kan, daerah berapa besar pun, kampung berapa besar pun, ataupun kawasan-kawasan mereka. Jadi mungkin ini sebagai satu cara untuk memberi ataupun isyarat kepada pemimpin-pemimpin bawahan supaya terus menerus turun kepada mendengar isi hati dan juga nadi rakyat. Yes, saya lihat ini sebagai satu contoh, sebagai contoh teladan yang baik. Dan saya lihat dengan adanya program Kembara Mahkota ini dan pemimpin-pemimpin kerajaan, terutama yang mesti besar sendiri, memang turun ke padang, bertemu rakyat, mengetahui, bertanyakan tentang masalah-masalah dan cuba menyelesaikan isu-isu yang berbangkit di kalangan masyarakat. Dan pegawai daerah sendiri, pegawai daerah, pemulu-pemulu, melalui ketua kampung, misalnya, kecil-kecil pemimpin, semua wakil-wakil rakyat, wakil rakyat dalam majlis tersebut. Dan pada ini diteruskan tradisi itu kan. Okey, turun saudara Fahmi, misalnya untuk menarik minat orang muda ni cara lain, dia nak benda yang cool je kan. Itulah mungkin JDT sebagai satu daya penarik, dan Tunku Mahkota Johor membawa perubahan yang begitu katakan hebat kepada pasukan bola sepak negeri Johor dalam masa berapa katakan masa yang agak singkat. Mungkin ini sebagai satu cara juga bagaimana kita melihat Johor kembali dalam arena pentas bola sepak sebagai pasukan yang hebat. Begitu juga dapat menarik orang-orang muda, kerana ini yang disukai oleh orang muda. Ya, betul. Okey. Kalau kita tengok mengulas pasal berkenaan dengan bola sepak dan kita kaitkan dengan Kembara Mahkota Johor, yang mana Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor dengan Kembara Mahkotanya, yang mana Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Johor dengan pasukan bola sepaknya. Jadi yang dekat sini kita tengok kalau Kembara Mahkota Johor adalah lebih kepada konsep keseluruhan rakyat, di mana pelbagai kaum lah yang terlibat daripada peringkat muda, peringkat umur dan sebagainya, sehinggalah kaum-kaum orang yang veteran. Tetapi kalau bola sepak, kita fokuskan
daripada yang muda, kita akan gilap mereka ni daripada peringkat seawal umur 8 tahun. Jadi kita akan gilap sehingga menjadi satu, kata orang tu, pemain yang hebat lah untuk wakil Johor. Wakil Johor. Jadi kat sini kita, apa yang saya boleh rumahkan kat sini, produk-produk Johor ni sebenarnya adalah untuk berkisarkan kepada fokus kepada rakyat. Dengan hubungan baik kita antara institusi diraja dan juga pihak kerajaan dan juga rakyat. Kita tak naklah kata orang tu dulu mungkin raja ada gap dan sebagainya. Betul. Jadi orang muda lebih suka benda-benda macam gini sebenarnya daripada membuat benda-benda yang mungkin saya bersetuju sangat pandangan saudara Fahmi, kerana ini orang kata pun perubahan jelas di Johor, di mana-mana daerah, kalau daripada Pasir Gudang hinggalah ke Muar, Tangkak, terusnya ke Segamat, Mesing, turun ke bawah dan sebagainya. Saya rasa Johor betul mendapat Duli Yang Maha Mulia Sultan yang prihatin setiap tahun sanggup meluangkan masa untuk bertemu, turun ke padang, berjumpa dengan rakyat jelata. Terima kasih kepada saudara Hafiz, Haji Muhammad Hafiz Haji Ahmad, dan juga saudara Muhammad Fahmi Yahya. Jangan lupa orang Johor dan orang luar pun boleh, orang Melaka pun boleh turun kalau nak tengok rombongan ni kan. Hari pertama pada 24 hari bulan hinggalah hari penutup pada 27 hari bulan. Jadi penutupnya di mana ni? Penutup padang di Gelang Patah. Permulaan di Pasir Gudang. Jadi anda boleh menunggu rombongan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor dan juga melihat program-program ataupun bersama dengan program-program yang sudah diaturkan oleh pihak sekretariat. Terima kasih kepada Tuan Haji Hafiz dan juga Muhammad Fahmi atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.